Apakah sinopsis yang boleh kita belajar bersama? Mari kita saksikan. Pada ayat 142 hingga ayat 143, kita akan melihat kepada pengalihan perubahan kiblat bagi umat Islam yang berada di Madinah. Selepas beberapa belas bulan Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, kali ini Allah mengubahnya ke Masjidil Haram. Dan pada ayat 144 hingga 145 dijelaskan tentang pengalihan kiblat ini dan diceritakan tentang apakah manfaat di sebalik perubahan kiblat ini, kesan kepada orang-orang yang diberikan kitab, iaitu di kalangan Yahudi, Nasrani, dan apa kaitan dengan kita yang hidup pada tahun ini untuk mengambil pelajaran yang amat besar berkaitan dengan kita adalah umat wasatan yang akan disentuh pada halaman 22 ini. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Muka surat 22 ini kita ingin ambil paling kurang 3 pelajaran yang boleh kita bawa sampai ke hujung usia kita. Yang pertama, mari kita sama-sama perhatikan, ikut cakap Allah lebih penting daripada ikut cakap manusia semata-mata. Itu yang kita belajar daripada ayat 142 sebentar tadi. Kerana apa? Kerana ikut cakap Allah itu tanda kita mengikut hidayah yang memandu kita ke jalan yang lurus. Yang pertama. Yang kedua, pastikan apa yang dilaksanakan adalah pertengahan, bukan ekstrim. Pertengahan, tapi pertengahan itu perlu berasaskan hidayah dari Allah daripada kitab Al-Quran dan Sunnah, bukan daripada akal. Kerana akal kadang-kadang malah boleh membawa pada ekstrim. Dan yang ketiga, jaga identiti sebagai seorang Muslim dan jangan suka menyerupai orang yang tidak bertauhid, yang mengikut kepada hawa nafsu di ayat 145. Inilah 3 resolusi yang boleh kita ambil bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga dengan kita belajar sedikit daripada halaman 22 ini memulakan semangat kita yang utuh bahawa kiblat kita sekarang ini kiblat yang penuh dengan sejarah, dengan penuh keperitan, dan kita kena jaga kiblat ini dengan mensucikan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Apakah perkataannya? Perkataannya ra'a. Itu yang ada di atas skrin. Maksudnya apa? Ialah lihat, tengok dan hayati. 328 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan jumpa pada ayat 144 nanti insya-Allah, qad nara, sesungguhnya kami melihat. Kami melihat itu Allah bersama dengan kerajaan Allah melihat satu peristiwa penting. Kategori pembaca Al-Quran masuk pada kategori yang ketiga. Kalau kita dah bincangkan sebelum ni, dan yang ini yang ketiga, kategori pembaca Al-Quran yang ketiga, musi'un ma'zur, iaitulah orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak bertepatan dengan hukum tajwid, tetapi tidak mahu mempelajari dan memperbaiki bacaan. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, bahaya sebab kita baru je belajar tadi ummatan wasata, pertengahan ataupun bersederhana, adil. Jadi kita tak boleh terlalu bersederhana. Tak apalah, saya baca asal bunyi, saya qulu subaha minan nasi. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tak boleh terlampau ekstrim sangat, Ustaz. Saya qulu subah Allah Akbar, itu apa cerita pula tu, Ustaz? Maksudnya terlalu ekstrim, nak sangat taranum dan sebagainya, tak boleh. Maknanya yang pertengahan. Jadi kena ambil iktibar dan perhatian betul-betul supaya kita tidak menjadi terlalu meringankan dari sudut aspek bacaan kita, dan jangan terlalu kita ekstrim sangat ataupun kita terlalu tekan sangat dari segi taranum dan sebagainya, Ustaz. Yang penting kita nak mencapai tartil itu. Kan kita belajar sebelum tartil kan, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat, sempurna sebutan, kalimah dan sebagainya, Ustaz. Masya-Allah.